Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul daripada program Elit Pepatih My Sekolah. Macam yang saya katakan sebelum-sebelum ni, Pepatih My Sekolah ni bukanlah program kehadiran semata-mata. Kita ada banyak lagi modul-modul yang selain daripada kehadiran. Contohnya dalam program ini kita ada modul sijil berhenti, modul co-curriculum, modul perpustakaan ataupun pusat sumber, modul disiplin dan macam-macam modul lagi. Jadi untuk hari ini saya nak memperkenalkan satu modul baru dalam program kami iaitu modul kuis. Modul kuis ni ialah dibangunkan dalam masa PKP ini supaya mudah cikgu nak menghantar kuis kepada pelajar-pelajar. Sebenarnya modul kuis ni bukan sahaja boleh digunakan dalam masa PKP, ianya boleh juga digunakan dalam masa PDP cikgu. Cuma masalahnya cikgu kena menggunakan komputer lah untuk belajar menjawab soalan-soalan kuis. Kita ada banyak analisa, nanti saya akan tunjukkan semua analisa-analisa. Okey, apakah kelebihan program ni? Pertama sekali, of course lah cikgu nak yang mudah digunakan. Jadi program modul kuis ni amat mudah digunakan. Cikgu boleh buat kuis dengan menggunakan telefon pintar saja. Cikgu tak perlu buka PC, cikgu tak perlu buka notebook dan sebagainya. Dengan telefon pintar saja cikgu boleh buat kuis. Ya. Kadang-kadang cikgu tersepit dalam jam ke, dalam masa yang sama cikgu boleh juga buat kuis. Jadi ianya mudah digunakan, dekat mana saja cikgu boleh buat, di mana sahaja. Okey, yang kedua, perkongsian soalan. Konsep perkongsian ni memang telah pun digunakan oleh program-program macam contohnya Facebook, YouTube, yang mana sebenarnya perkongsian ni dapat memudahkan cikgu. Contohnya, katakan saya telah membuat 10 soalan untuk mata pelajaran saya yang saya ajar. Ada juga cikgu lain di sekolah lain yang menggunakan Pepatih My Sekolah ni, dia pun buat 10 soalan yang lain. Jadi, saya dah publish 10 soalan saya untuk pelajar saya, dan untuk yang second punya publish, saya gunakan sahaja soalan-soalan yang ada dalam arkib, supaya yang bermaksud yang cikgu lain dah soalan yang cikgu lain buat, jadi saya dapat keluar banyak kuis, ya, dengan banyak soalan. Okey, yang ketiga adalah notifikasi. Sebaik sahaja cikgu publish ataupun terbitkan kuis, parents yang install Pepatih My Sekolah ni akan terima notifikasi yang mana anaknya ada kuis yang perlu dijawab. Tak kisah sama ada dalam PKP ke ataupun di luar PKP. Contohnya PKP dah habis, cikgu ada buat kuis dan parents akan terima notifikasi untuk kuis tersebut. Begitu juga kalau katakan contohnya pelajar dah siap buat kuis soalan tersebut, jadi pelajar akan submit kepada cikgu. Bila si pelajar submit, cikgu akan terima notifikasi yang pelajar mana yang submit. Sebaik saja pelajar tu tekan butang submit, cikgu akan dapat terima notifikasi yang pelajar tu telah pun hantar kuis. Okey, pemarkahan pemarkahan ni dibuat secara automatik. Contohnya kalau ABCD, semasa cikgu bina soalan tersebut, cikgu telah pun masukkan jawapannya. Jadi sebaik sahaja pelajar submit kuis tersebut, markah telah pun dibuat secara automatik, melainkan soalan subjektif saja. Kalau soalan subjektif, cikgu kena semak. Okey, program ni akan akan memudahkan cikgu untuk membuat kuis, tapi dalam masa yang sama kita juga buat analisa untuk cikgu. Okey, antara analisa yang kita keluarkan dalam kuis ini, program kuis ini, yang pertama adalah cikgu akan nampak jumlah senarai peratus yang menjawab soalan. Contohnya, cikgu mengajar satu kelas ada 27 orang, cikgu dah submit, sekarang ni ada 13 orang sahaja yang menjawab. Jadi cikgu akan nampak siapa pelajar yang dah menjawab, siapa yang belum menjawab.
Yang kedua, cikgu akan nampak jumlah senarai dan peratus mengikut grade. Bila pelajar dah submit, cikgu akan nampak grade, maknanya dari 80% ke atas. Cikgu akan nampak juga jumlah pelajar yang mendapat grade A, grade B, grade C dan sebagainya untuk soalan kuis ini. Cikgu juga boleh tengok siapa dia pelajar yang menjawab dengan 80 ke atas dan sebagainya. Yang ketiga, cikgu akan dapat tengok jumlah senarai peratus menjawab betul setiap soalan. Analisa ni adalah analisa setiap soalan. Contohnya cikgu dalam kuis tersebut, cikgu ada buat 10 soalan. Okey, 10 soalan tu, soalan pertama tu berapa orang yang dapat menjawab dengan betul. Soalan kedua, berapa ramai yang jawab dengan betul. Siapa yang menjawab dengan betul soalan. Jadi analisa ni dapat membantu cikgu untuk memantapkan lagi cikgu punya pengajaran. Cikgu boleh tahu topik mana yang pelajar agak lemah, topik mana yang senang dan sebagainya. Okey, dan analisa yang lain yang kita keluarkan adalah jumlah senarai dan peratus jangka masa menjawab setiap soalan. Kita akan keluarkan analisa untuk cikgu berapa ramai yang pelajar yang menjawab soalan. Katakan ada macam contoh tadi ada 10 soalan. Okey, soalan pertama, berapa ramai yang menjawab dalam masa 1 minit? Betul. Berapa ramai yang ambil masa 2 minit? Berapa ramai yang ambil masa 3 minit dan sebagainya. Jadi, dengan analisa-analisa ini, cikgu dapat tahu pelajar lemah di bahagian mana. Jadi, mungkin cikgu boleh tekankan sikit pada bahagian tersebut. Ini semua analisa ni adalah untuk membantu cikgu, memudahkan cikgu buat analisa dan cikgu tahu tindakan selanjutnya kepada pelajar tersebut. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan pada cikgu macam mana nak menggunakan modul kuis dalam program Pepatih My Sekolah ni. Pertama sekali, cikgu kena daftar dulu mata pelajaran dan kelas yang cikgu ajar. Pendaftaran mata pelajaran dan kelas ni sekali saja cikgu perlu daftar. Selalunya di awal tahun saja, cikgu tak perlu daftar 2-3 kali. Kalau cikgu tengok pada bahagian kanan video ini, cikgu akan nampak ini adalah interface yang biasa cikgu tengok bila cikgu buka program Pepatih My Sekolah. Pada bahagian atas ni, cikgu nampak di sini ada 3 garisan. Ini adalah menu. Bila cikgu tekan pada menu ini, cikgu akan nampak menu-menu untuk cikgu. Kalau cikgu tak nampak menu, contohnya cikgu tak nampak menu kelas tambahan, mata pelajaran dan kelas kuis ni, bermaksud cikgu belum lagi ditetapkan peranan sebagai guru mata pelajaran. Cikgu kena hubungi admin sekolah cikgu untuk tetapkan cikgu sebagai guru mata pelajaran. Bila admin dah tetapkan, baru cikgu akan nampak menu yang ada di sini. Okey, untuk tetapan mata pelajaran dan kelas yang diajar, cikgu klik pada menu mata pelajaran dan kelas ni. Okey, so daripada sini cikgu akan nampak butang daftar mata pelajaran kelas. Klik pada butang daftar mata pelajaran kelas ni. Cikgu pilih tingkatan mana yang cikgu ajar. Katakan contoh ni saya ambil tingkatan 4. Satu kelas saja saya ajar. Kadang-kadang ada kelas yang gabungkan 2 kelas, 3 kelas dan sebagainya. Jadi ini cikgu boleh tekan pada bahagian gabungan ni kalau katakan cikgu mengajar gabungan 2 dengan 3 kelas. Katakan sekarang ni saya daftar untuk 1 kelas saja. Saya tekan butang seterusnya. Jadi masukkan kelas yang saya ajar, contohnya 4 Taqwa. Tekan butang seterusnya dan mata pelajaran yang saya ajar. Contohnya saya mengajar mata pelajaran sejarah. Okey, bila dah selesai tekan butang kemas kini. Jadi sekarang ni dekat sini ada keluar mata pelajaran dan kelas yang saya ajar. Kalau cikgu nak tersilap, cikgu nak ubah ataupun padam mata pelajaran ni, cikgu klik pada bahagian mata pelajaran ni, akan keluar menu, akan keluar butang kemas kini dan padam. Okey, sekarang ni contoh lagi satu, saya nak masukkan, katakan saya mengajar lagi satu kelas. Contohnya saya mengajar tingkatan 3. Kelas yang saya ajar adalah 3 tekun dan seterusnya. Mata pelajaran yang saya ajar katakan matematik kemas kini. Jadi sekarang ni saya ada 2 kelas dan mata pelajaran yang saya ajar. Dan begitulah seterusnya.
Bila cikgu dah selesai, tetapkan mata pelajaran dan kelas yang cikgu ajar, cikgu klik balik pada menu um, dan tekan pada menu quiz ni. Jadi bila dekat quiz ni, cikgu tekan butang daftar quiz, cikgu masukkan tajuk quiz, contohnya katakan saya quiz sekarang, katakan saya quiz sejarah PKP 1, katakan contoh. Okey, kuis ni adalah untuk kelas kelas cikgu dan mata pelajaran yang mana. Contohnya katakan saya letakkan kuis ni untuk mata pelajaran sejarah 4 akua ni dan saya tekan butang kemas kini. Okey, bila dah selesai butang kemas kini, cikgu akan nampak ada butang daftar soalan di sini. Di sini cikgu boleh daftar soalan. Ataupun kalau cikgu nampak di sini ada lagi satu bahagian di sini iaitu arkib. Arkib ni bermaksudnya kalau katakan ada soalan-soalan yang cikgu di sekolah lain yang dah buat untuk cikgu, untuk mata pelajaran yang sama dengan yang cikgu ajar, jadi dia akan keluar dalam arkib ni. Katakan cikgu nak tengok soalan yang cikgu di sekolah lain dah buat, cikgu tekan pada lihat soalan, cikgu akan nampak senarai soalan yang dalam yang telah cikgu lain buat lah. Jadi kalau katakan daripada banyak-banyak soalan yang cikgu lain tengah buat ni, ada satu soalan yang cikgu minat untuk masukkan dalam cikgu punya kuis ni, cikgu tekan, contohnya katakan saya ambil soalan nombor 3 ni, saya tekan pada soalan nombor 3 ni akan keluar papar soalan. Okey, bila cikgu papar soalan, cikgu akan nampaklah soalannya mempunyai jalan kerja atau tidak, pilihan jawapannya, jawapan dia katakan C. Jadi sekarang ni saya tekan butang tambah. Jadi kalau cikgu tengok dekat dalam cikgu punya kuis ni dah ada satu soalan yang cikgu tambah daripada arkib yang ada tadi. Okey, katakan sekarang ni saya nak mendaftar satu soalan baru yang tiada dalam arkib. Jadi saya tekan butang daftar soalan. Pertama sekali cikgu kena pilih jenis soalan, objektif, subjektif atau pelbagai pilihan. Objektif ni cikgu tahulah yang A, B, C dan D itu subjektif, dan pelbagai pilihan ni yang contohnya 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah 1 dan 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Okey, contohnya katakan saya nak masuk soalan objektif sekarang ni. Okey, soalan cikgu ada gambar atau tidak. Kalau katakan ada gambar, cikgu tik pada gambar ini, cari gambar, masukkan gambar, contohnya katakan ini adalah gambarnya. Okey, so gambarnya akan dipaparkan pada bahagian soalan ni. Bahagian kamera ni akan datang, kita bila cikgu tekan kamera ni, maknanya cikgu boleh snap lah mana-mana gambar untuk soalan cikgu. Tapi sekarang ni kena tunggu Google approvekan dulu kami punya program yang automatik dengan kamera. Selepas Google approve, baru nanti akan keluar bahagian, boleh digunakan bahagian kamera. Okey, sekarang ni katakan saya masukkan soalan. Contohnya saya masukkan soalan ni. Okey, saya copy paste saja. Okey, jawapan untuk A saya masukkan. B. C. Dan D. Okey, jadi sekarang saya dah masukkan pilihan jawapan A, B, C dan D. Dan akhir sekali saya masukkan jawapannya. Contohnya jawapannya adalah D. Okey, jalan kerja ni selalunya untuk mata pelajaran matematik lah selalunya, yang mana cikgu nak tengok jalan kerja pelajar. Jadi bila cikgu tandakan di sini, pelajar perlu masukkan jalan kerja sebelum mengeluarkan jawapan. Okey, bila cikgu dah selesai, tekan butang simpan. Okey, so kalau cikgu tengok di sini untuk soalan kuis ni cikgu dah ada 2 soalan. Kalau cikgu nak tengok balik soalan-soalan soalan-soalan untuk kuis ni, cikgu tekan pada lihat soalan dan cikgu akan nampak soalan-soalan yang ni. Kalau cikgu nak kemas kini sebenarnya macam ni, tertinggal P.
Jadi saya betulkan semula. Dan akhir sekali, tekan butang simpan. Okey. Okey, jadi cikgu telah selesai untuk mendaftar soalan dan mendaftar kuis. Okey, bila cikgu dah selesai masukkan semua soalan-soalan, akhir sekali cikgu perlu terbitkan ataupun Englishnya adalah publish. Okey, bila cikgu buka sebelum menu kuis ni, cikgu akan nampak senarai kuis yang cikgu buat. Bila cikgu klik pada kuis ni, cikgu akan nampak ada dua button kemas kini dan terbit. Kemas kini ni kalau cikgu nak kemas kini semula, dan satu lagi butang terbit. Butang terbit ni bila cikgu tekan butang terbit ni, baru pelajar akan nampak soalan dan parents akan terima notifikasi. Okey, sebelum cikgu boleh tekan butang terbit ni, cikgu akan nampak dulu analisa untuk soalan ni. Contohnya tajuk kuis ini mata pelajaran apa, kelas mana. Dekat sini contohnya semua pelajar, jumlah pelajar yang akan dapat kuis ini adalah 27 orang. Jumlah soalan adalah 2, soalan objektif berapa, subjektif ada berapa, pelbagai pilihan berapa. Notifikasi, contohnya kalau katakan parents dah install program Pepatih My Sekolah ni, dia akan keluarlah jumlah parents yang install dan jumlah parents yang tak install. Jadi cikgu tahulah berapa ramai parents yang akan terima notifikasi ini. Bila cikgu dah selesai, cikgu tekan butang terbit. Okey. Tik pada saya pasti untuk terbitkan kuis ini dan akhir sekali tekan butang terbit. Okey, bila dah selesai, bila cikgu dah selesai terbit, cikgu dah tak boleh kemas kini lagi dah kuis tersebut sebab kuis tu telah dipublish. Jadi sekarang ni butang kemas kini dah tak ada, butang terbit dah tak ada, akan keluar butang analisa. Bila cikgu tekan butang analisa ni, cikgu akan nampak analisa ringkas mengenai kuis yang cikgu dah hantar lah. Okey, sekarang ni cikgu nampak pelajar 4 takwa, jumlah pelajar 27 orang. Okey, cikgu akan nampak antara analisa yang cikgu akan nampak soalan, berapa jawapan yang dah hantar, berapa jawapan yang belum hantar. Jadi berapa orang pelajar yang dah hantar jawapan, berapa orang pelajar yang belum hantar jawapan. Jadi bila cikgu tekan lihat pelajar ni, cikgu akan nampaklah senarai pelajar yang belum hantar. Kalau ada yang dah hantar, dia akan keluar juga butang lihat pelajar. So cikgu akan nampak, cikgu boleh tekanlah untuk tengok senarai pelajar yang dah hantar. Okey, macam saya katakan tadi, bila sebaik saja pelajar hantar jawapan, sistem akan secara automatik kira markah. Okey, melainkan markah untuk subjektif. Pada bahagian atas ni cikgu nampak jumlah yang belum disemak untuk subjektif saja. Sebab untuk subjektif saja yang cikgu perlu semak. Yang objektif dan pelbagai pilihan, cikgu tak perlu semak. Sistem secara automatik akan tandakan. Okey, analisa ni cikgu akan nampak berapa ramai pelajar yang mendapat 80% ke atas untuk kuis ni, 6, 5 hingga 7, 9 dan seterusnya. Jadi cikgu nak tengok siapa pelajar yang mendapat 80%, cikgu tekan pada lihat pelajar, cikgu akan nampaklah senarai pelajar. Okey, kalau katakan cikgu nak tengok analisa untuk setiap soalan, cikgu tekan pada butang analisa setiap soalan ni, cikgu akan nampak. Contohnya macam ni tadi, soalan pertama. Okey, saya akan nampak analisa macam ni. Berapa ramai pelajar yang menjawab dengan betul? Berapa ramai pelajar yang menjawab dengan salah? Okey. Kemudian kita akan keluarkan juga jangka masa menjawab. Berapa ramai pelajar yang menjawab soalan ini dalam masa kurang dari 1 minit? 1 hingga 2 minit, 2 hingga 4 minit, 4 hingga 6 minit dan seterusnya. Jadi daripada sini cikgu bolehlah buat analisa mengenai soalan, mungkin mengenai topik mana yang cikgu perlu tekankan lagi untuk memantapkan lagi pengajaran cikgu. Okey, kalau cikgu nak tengok soalan seterusnya, untuk analisa soalan seterusnya, cikgu akan nampak analisa macam ni lah. Okey.
Jadi itu saja langkah-langkahnya, mudah saja untuk menggunakannya, selamat menggunakan aplikasi ini. Jikalau cikgu ada apa-apa masalah, cikgu boleh hubungi helpdesk kami di talian 0162660020. Contohnya, ada mata pelajaran yang tak ada dalam senarai dan sebagainya, cikgu boleh hubungi helpdesk ni. InsyaAllah kami akan bantu. Selamat mencuba dan terima kasih.